Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nordina binti Syarani, nombor matrik 260760 dan rakan-rakan akan menerangkan berkenaan dengan pengurusan latihan kesihatan mental dan tekanan dalam sesebuah organisasi. Okey, kita tengok daripada kajian kes daripada Keratan Akhbar Kosmo. Sumber Akhbar Kosmo bertarikh 18 hari bulan 8 2022 iaitu burnout bully berlaku di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Okey, pengenalan masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun ekoran daripada kesan pandemik coronavirus disease 2019 atau dikenali sebagai COVID-19. Okey, faktor yang mempengaruhi kesihatan mental ini yang pertama adalah daripada biologi, iaitu sesetengah penyakit mental dikaitkan dengan ketidakseimbangan pada bahan kimia di dalam otak yang disebut sebagai neurotransmitter. Bahan kimia ini berperanan dalam membolehkan sel-sel di dalam otak berhubung antara satu sama lain. Ketidakseimbangan yang berlaku akan mengganggu fungsi otak. Inilah yang menjadi asas kepada ubat-ubatan yang digunakan untuk merawat penyakit mental. Genetik juga mempunyai sumbangan dalam keadaan kesihatan ini. Ahli keluarga kepada pesakit lebih cenderung mengalami penyakit yang sama. Okey, kemudian kita tengok faktor seterusnya adalah persekitaran. Faktor ini mengambil kira keadaan sekeliling seseorang seperti kawasan, tempat kerja dan rakan-rakan. Perhubungan dengan orang sekeliling seperti kawan-kawan menjadi faktor kepada masalah mental seperti pergaduhan, cemburu atau ditipu oleh rakan sendiri. Hal ini sering terjadi dalam kalangan remaja terutamanya jika wujud situasi seperti tekanan daripada rakan sebaya. Statistik kesihatan mental di Malaysia 2019 menunjukkan bahawa kawasan persekitaran tempat tinggal pula masalah mental adalah lebih tinggi dalam kalangan masyarakat bandar iaitu 12.6% berbanding luar bandar 8.5%. Seterusnya adalah faktor pekerjaan. Mengetahui tentang tekanan ketika bekerja tatkala perlu untuk melakukan tugasan dalam masa yang diberikan, memenuhi target bulanan serta tahunan dan bagi yang tidak bernasib baik mungkin perlu untuk berurusan dengan majikan yang garang. Perkara ini kerap menyumbang kepada masalah depresi terutamanya bagi pekerjaan yang memerlukan komitmen masa dan tenaga yang tinggi. Seterusnya adalah faktor keluarga iaitu didapati bahawa seseorang yang memiliki masalah keluarga yakni ibu bapa sering bergaduh di rumah maupun keluarga yang mengalami masalah penceraian sering mengalami masalah tertekan. Berdasarkan kajian pada portal kesihatan My Health sumber Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar masalah mental adalah paling tinggi dalam kalangan mereka yang bercerai, diikuti oleh bujang dan mereka yang berkahwin. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Encik Faiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Jamal, nombor matrik 260718. Okey, seterusnya saya ingin menyambung pembentangan mengenai peranan dan tanggungjawab jurulatih. Okey, seperti mana yang diketahui, jurulatih memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan sesuatu ilmu kepada peserta supaya pengetahuan tersebut memberikan kesan dan impak dalam kehidupan mereka. Pelbagai peranan yang boleh dimainkan oleh jurulatih seperti pemberi maklumat dan perunding. Okey, seterusnya pula adalah dari segi kategori jurulatih. Setiap organisasi wajib melantik sekurang-kurangnya seorang kaunselor atau pegawai psikologi bagi melaksanakan program atau latihan yang berkaitan dengan kesihatan mental bagi membantu organisasi untuk meningkatkan kadar motivasi dan produktiviti di kalangan pekerja-pekerja di dalam organisasi tersebut. Okey, yang seterusnya pula adalah berkaitan dengan garis panduan kepada jurulatih. Terdapat beberapa garis panduan yang boleh diamalkan oleh kaunselor atau pegawai psikologi itu sendiri bagi memastikan latihan atau program yang dilaksanakan berada pada landasan yang betul dan tepat. Antaranya adalah dengan mengetahui objektif-objektif program supaya pengisian aktiviti yang dilaksanakan adalah amat bersesuaian dengan setiap pekerja-pekerja di dalam organisasi tersebut. Okey, seterusnya saya serah kepada rakan saya, Encik Muhammad Rizwan.
Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Rizwan bin Saleh, nombor metrik 260660. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan model latihan sistematik. Okey, yang kita dapat lihat pada gambar rajah ini ada terbahagi kepada 4. Pertama, mengenal pasti keperluan latihan. Yang keduanya, merancang dan mereka bentuk latihan. Seterusnya, melaksanakan latihan dan terakhir sekali menilai hasilan latihan. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, analisis keperluan latihan. Analisis keperluan latihan merupakan tahap pertama dalam kitaran model latihan sistematik yang mengumpul dan menganalisis maklumat bagi keperluan latihan dan menambah baik prestasi individu atau organisasi. Kaedah untuk menentukan apa latihan yang perlu dilaksanakan dan siapa yang perlu menghadiri latihan. Okey, sebagai contohnya, tahap pertama dalam kitaran model latihan sistematik adalah analisis keperluan latihan. Pentingnya analisis ini supaya latihan atau kursus yang dijalankan tidak menjadi satu perbelanjaan yang merugikan kepada organisasi. Pihak organisasi juga perlu memastikan latihan tersebut adalah disebabkan menjadi keperluan kepada kaki tangan dan organisasi. Sebagai contoh, latihan atau kursus yang berkaitan dengan kesihatan mental perlu dilaksanakan apabila terdapat sebahagian kaki tangan organisasi yang menunjukkan prestasi yang menurun yang berpunca daripada tekanan di tempat kerja. Jika tidak ditangani, kaki tangan atau pekerja boleh berada di tahap burnout. Situasi ini yang akan memberikan kesan yang buruk kepada output organisasi. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okay, terima kasih Encik Muhammad Rizwan bin Saleh. Assalamualaikum, saya Juliana binti Ibrahim, nombor metrik 260618 akan membentangkan berkaitan dengan perancangan latihan. Okey, perancangan latihan merupakan tahap kedua dalam kitaran model latihan sistematik. Ia dilaksanakan setelah melakukan analisis keperluan latihan dan mengetahui keadaan yang sebenar dalam sesebuah organisasi. Perancangan ini adalah melibatkan dua kategori persediaan, iaitu persediaan latihan dan jurulatih. Okey. Seterusnya saya akan berkaitan dengan pelaksanaan latihan. Okey, peringkat permulaan terbagi kepada dua peringkat, iaitu permulaan sesuatu dan sesuatu sesi, contohnya ice breaking. Okey. Peringkat kedua adalah peringkat pelaksanaan latihan, yang mana kaunselor atau jurulatih melakukan segala aktiviti yang telah dirancang di peringkat awal. Dan seterusnya, peringkat yang terakhir adalah peringkat penutupan yang melibatkan penutupan setiap topik dan penutupan di akhir program atau kursus. Okey. Penilaian program latihan. Penilaian program latihan adalah langkah yang terakhir di dalam model latihan sistematik yang mana dilaksanakan selepas tamatnya pelaksanaan program atau kursus. Tujuannya adalah untuk melihat sama ada program tersebut memberikan kesan atau sebaliknya kepada produktiviti pekerja. Ia juga menjadi garis panduan kepada kaunselor atau generasi untuk melanjutkan lagi program tersebut atau sebaliknya. Selain itu, ia juga melihat dari aspek perbelanjaan yang mana kursus latihan tersebut memberikan kesan setimpal atau sebaliknya dengan masa dan tenaga yang dikeluarkan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Encik Muhammad Tamizi. Okey, terima kasih kepada Puan Juliana. Okey, Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat yang telah selesai membentangkan tugasan masing-masing. Okey, untuk terlebih dahulu saya memperkenalkan saya, Cik Muhammad Tarmizi bin Cik Abdullah, nombor metrik 265301. Okey, untuk presentation saya pada petang ini adalah mengenai rumusan hasil daripada kertas kerja yang pernah kami buat. Okey. Setiap organisasi adalah wajib untuk melaksanakan program dan latihan yang berkaitan dengan kesihatan mental supaya dapat meningkatkan kembali produktiviti dan motivasi pekerja. Sekiranya organisasi tersebut tidak mempunyai kaunselor atau kepakaran dalam bidang kesihatan mental, mereka akan boleh menjemput individu di luar organisasi seperti
sekretari atau mana-mana pegawai psikologi, kaunselor atau pihak organisasi perlu mengikuti kerangka model latihan sistematik supaya pelaksanaan program itu seiring dengan keperluan, objektif dan matlamat yang hendak dicapai serta tidak merugikan organisasi. Pelbagai kaedah latihan yang boleh dilaksanakan seperti syarahan, kajian kes, tayangan gambar dan video, perbincangan dan sebagainya untuk memberikan impak yang maksimum kepada peserta. Akhir sekali, penilaian program juga perlu dijalankan supaya program-program tersebut boleh ditambah baik dan menjadi rujukan kepada program yang akan datang. Okey. Untuk penutup, kami ahli kumpulan, penulisan ini menunjukkan bahawa pihak organisasi tidak terkecuali untuk menjalankan tanggungjawab bagi memastikan pekerjanya mempunyai tahap kesihatan mental yang baik. Hakikatnya, ia tidak merugikan malah menguntungkan lagi pihak organisasi yang mana akan memberikan kesan yang positif kepada kualiti perkhidmatan dan meningkatkan produktiviti pekerja. Para pekerja juga perlu mengambil tahu untuk menguruskan kesihatan mental masing-masing supaya boleh terus berfungsi dengan baik serta mampu untuk terus berkhidmat pada organisasi dan negara. Itu sahaja daripada saya.